Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Lektoran Kolonial Profesor Madya Muhammad Jazmi Abdul Rahman selaku pensyarah bagi subjek produksi, pembelajaran dan teknik usaha. Saya Nurul Huda Farhana binti Sahar dengan nombor metrik P170993 akan membentangkan kajian kertas konsep saya yang bertajuk Cabaran Guru Pendidikan Islam dalam melaksanakan elemen kemahiran berfikir aras tinggi debat menerusi PAK 21. Saya akan memulakan pembentangan kajian saya dengan pengenalan mengenai kajian ini. Seperti yang kita maklum, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah membentuk sebuah gagasan pendidikan holistik bagi mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Salah satu elemen utamanya ialah penerapan kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 menerusi pembelajaran abad ke-21 PAK 21. PAK 21 digubal sebagai pendekatan moden untuk mengalihkan tumpuan daripada pengajaran tradisional iaitu pengajaran yang berpusatkan guru kepada pembelajaran berpusatkan murid secara aktif, interaktif dan kolaboratif. Seterusnya, pelaksanaan KEBAT bertujuan menguji keupayaan kognitif murid melalui proses menganalisis, menilai dan mencipta. Perkara ini bertujuan untuk melatih murid-murid berfikir secara kritis, menyelesaikan masalah serta menghasilkan inovasi bagi mendepani cabaran globalisasi. Seterusnya, apakah isu atau pernyataan masalah yang mencetuskan kajian ini? Walaupun dasarnya sudah jelas, hasil dapatan kajian lepas menunjukkan masih terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi oleh guru pendidikan Islam di lapangan. Antaranya termasuklah ketidakseimbangan antara tahap pengetahuan teori KEBAT yang memuaskan dengan kemahiran praktikalnya di dalam bilik darjah. Malah, dikesan juga kelemahan guru dalam menyediakan rancangan pengajaran harian RPH berasaskan KEBAT serta kesukaran yang lebih tinggi dalam kalangan guru pendidikan Islam yang mempunyai tahap pendidikan yang rendah atau kurang berpengalaman. Oleh itu, objektif utama kajian konseptual ini adalah untuk mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh guru pendidikan Islam dalam persediaan melaksanakan elemen KEBAT, kemahiran berfikir aras tinggi, di dalam bilik darjah menerusi PAK 21. Hasil kajian ini diharapkan dapat membantu guru pendidikan Islam mengatasi cabaran tersebut serta meningkatkan kemahiran dan keyakinan mereka semasa sesi pengajaran. Bagi menjawab objektif tersebut, metodologi yang digunakan dalam kajian ini ialah reka bentuk analisis kepustakaan. Kajian ini bergantung sepenuhnya daripada data kajian lepas yang sedia ada. Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui pencarian artikel jurnal dan proceeding daripada dua pangkalan data iaitu Google Scholar dan Sistem A Repository Penelitian UKM, IREP, UKM. Antara kata kunci yang digunakan termasuklah KEBAT, PAK 21, kemahiran berfikir aras tinggi dan guru pendidikan Islam. Bagi menjamin kesahihan dan kualiti data terkini, kriteria pemilihan artikel dihadkan kepada penerbitan antara tahun 2022 hingga 2025 sahaja. Hasilnya, sebanyak 15 buah artikel yang memenuhi kriteria telah disenar pendek dan digunakan untuk menganalisis kandungan ini. Mari kita teliti dapatan kajian berdasarkan surutan literatur. Perkara pertama yang paling kritikal ialah aspek kesediaan guru pendidikan Islam itu sendiri dalam melaksanakan KEBAT di dalam bilik darjah. Kajian telah menunjukkan penguasaan pedagogi KEBAT dalam kalangan guru pendidikan Islam masih di tahap sederhana. Malah terdapat bakal guru yang dikesan mempunyai kefahaman teori yang tinggi mengenai KEBAT tetapi masih lemah dalam aspek praktikalnya seperti penyediaan RPH berasaskan KEBAT. Seterusnya, guru pendidikan Islam dilaporkan masih ragu-ragu tentang aras kognitif dan kurang memahami komponen penting dalam KEBAT. Keadaan ini diburukkan lagi oleh ketirisan maklumat khusus di mana kursus yang diadakan oleh KPM selalunya terhad kepada seorang atau dua orang wakil sahaja. Sehingga menyebabkan penyebaran ilmu mengenai KEBAT itu kepada rakan sejawat masih tidak menyeluruh. Tambahan lagi, kekurangan penguasaan kandungan subjek yang mendalam menghadkan kreativiti guru untuk merancang aktiviti mencabar minda. Isu ini menjadi lebih parah bagi guru bukan option yang terpaksa mengajar subjek pendidikan Islam yang di luar kepakaran mereka. Dapatan seterusnya adalah berkenaan dominasi pedagogi tradisional dan kekurangan bahan bantu mengajar BBM. Walaupun PAK 21 menuntut pembelajaran berpusatkan murid, realitinya amalan di bilik darjah masih terikat dengan kaedah lama. Kajian membuktikan majoriti pengajaran guru pendidikan Islam bersifat sahala.
iaitu kebanyakan mereka menggunakan kaedah kuliah, iaitu syarahat. Malah bagi tajuk-tajuk abstrak seperti bidang akidah, guru seringkali mengalami kekeringan idea dalam menerangkan subjek sehingga mengambil jalan mudah iaitu menyuruh murid membaca buku teks dan menghafal sahaja. Dan itu penggunaan BBM juga sangat terhad. Guru pendidikan Islam selalunya menggunakan sumber ringkas iaitu kad manila ataupun lembaran kerja tanpa menggunakan teknologi disebabkan kekangan ilmu mengendalikan teknologi tersebut. Dan terdapat juga kekangan dari segi infrastruktur sekolah. Dapatan seterusnya dilihat kepada faktor murid kerana keberkesanan kebat ini turut dipengaruhi oleh ciri kognitif dan psikologi murid-murid. Yang pertama, wujud tanggapan kendiri negatif dan kelemahan asas. Murid yang lemah sentiasa menganggap soalan kebat terlalu susah dan mengambil sikap acuh tak acuh dan tidak menjawab soalan tersebut. Isu ini ditambah dengan kelemahan mereka dalam menguasai kosakata kerana kurang membaca serta kesan daripada keciciran mereka waktu pasca pandemik di mana masih ramai lagi murid yang lemah membaca rumi dan gaul. Isu seterusnya adalah kepelbagaian aras kefahaman murid di bilik belajar. Kehadiran murid dengan pelbagai aras pemikiran menyukarkan guru pendidikan Islam merancang strategi pengajaran terbeza. Kesannya semasa aktiviti kebat berlaku, guru cenderung memberikan tumpuan hanya kepada murid yang mempunyai aras pemikiran yang sederhana dan tinggi sahaja. Sehingga menyebabkan murid yang mempunyai aras pemikiran yang rendah tertinggi kerana mereka memerlukan bimbingan yang lebih intensif dan mereka lebih selesa dengan jawapan fakta yang ringkas. Tambahan lagi dengan kelas yang terlalu padat dan guru terpaksa menghadapi isu kawalan disiplin di kelas belakang sehingga menyulitkan guru untuk memberikan tumpuan kepada setiap individu murid. Dapatan kajian yang keempat adalah hambatan orientasi peperiksaan dan kekangan masa yang bersifat sistemik. Antara cabaran pelaksanaan kebat dalam bilik belajar adalah budaya berorientasikan peperiksaan dalam masyarakat kita yang meletakkan grade bertulis sebagai kaedah pengukur tunggal kejayaan. Kalau tak dapat A, maksudnya budak tu tak pandai. Selain itu, tekanan daripada pihak pentadbiran sekolah untuk mencapai KPI grade yang tinggi juga memaksa guru pendidikan Islam mengetepikan elemen pemikiran kritis sehingga terpaksa berpatah balik kepada pendekatan konvensional seperti latih tubi dan penghafalan format jawapan demi menjamin lulus yang cemerlang bagi murid-murid. Tekanan ini diburukkan lagi dengan isu kesundukan masa iaitu kerana sukatan pelajaran yang syarat menghadkan ruang untuk guru menjalankan aktiviti interaktif. Guru juga kesundukan masa untuk melakukan fasa rumusan dan refleksi yang sempurna. Tambahan lagi dengan bebanan tugas pentadbiran yang banyak ditambah dengan kekerapan program luar bilik belajar sehingga menjejaskan kelangsungan PDP serta menurunkan motivasi guru untuk merancang inovasi terbaik. Tema yang terakhir merupakan aspek makro yang sangat unik dalam subjek agama, iaitu konflik epistemologi berfikir. Dalam konteks pendidikan Islam, guru pendidikan Islam berhadapan dengan impak globalisasi seperti keruntuhan akhlak murid dan pengaruh media sosial yang membawa pemikiran mengalirkan ke dalam kelas. Oleh itu, guru pendidikan Islam memikul tugas berat bukan sahaja melatih minda, malah menjadi benteng moral pelajar. Dari sudut teoretikal, terdapat pertentangan cara berfikir antara acuan barat sekular dengan acuan Islam. Sistem pendidikan semasa dikesan terlalu bergantung kepada taksonomi Bloom, iaitu daripada pendidikan barat yang mengutamakan aspek kognitif semata-mata tanpa menyepadukan komponen spiritual atau kerohanian. Mengikut perspektif Islam, seperti teori Ibn Khaldun, akal manusia mempunyai batasnya yang tersendiri, terutamanya dalam memahami perkara-perkara yang gaib, iaitu perkara yang tidak boleh dianalisis dengan logik akal semata-mata. Oleh itu, cabaran guru pendidikan Islam adalah memastikan kemahiran berfikir murid sentiasa dipandu oleh wahyu iaitu Al-Quran dan Hadis serta membendung budaya liberal barat. Kegagalan dalam menterjemahkan konsep kemahiran berfikir aras tinggi di dalam kelas ini memberi implikasi yang mendalam. Bagi murid, ia melebarkan jurang pencapaian kognitif. Bagi guru, ia mengakibatkan bebanan emosi disebabkan kurang bimbingan praktikal dan beban takdiran.
Dan bagi ekosistem pendidikan pula, ia mengekalkan sistem berorientasikan peperiksaan yang melahirkan graduan cemerlang kertas sahaja, tetapi lemah dalam penyelesaian masalah dunia sebenar. Oleh itu, kajian ini mengemukakan beberapa cadangan fokus penyelidikan masa hadapan untuk merapatkan jurang ini. Yang pertama, menjalankan kajian tindakan mengenai pedagogi pembezaan untuk membantu murid aras lemah. Seterusnya, membangunkan model latihan guru interaktif seperti pementoran berasaskan sekolah bagi mengajukan kursus teori. Kemudian, mengkaji instrumen pentaksiran alternatif berdasarkan prestasi bukan sekadar ujian bertulis. Seterusnya, menerka integrasi epistemologi berfikir seimbang iaitu mengadunkan kognitif barat dan kerohanian Islam. Dan terakhir, memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan AI bagi membantu guru menjana soalan aras sendiri secara automatik. Sebagai kesimpulan, analisis konseptual ini merumuskan bahawa kejayaan pelaksanaan kebat di dalam bilik darjah bukanlah tanggungjawab guru semata-mata. Ia juga merupakan perkongsian dinamik yang dipengaruhi oleh kesediaan murid dan sokongan struktur sistem pendidikan secara meluas. Kata kunci utama ke arah transformasi ini memerlukan anjakan holistik yang merangkumi reformasi sistemik untuk mengurangkan beban pentadbiran guru, penyediaan infrastruktur digital yang inklusif di sekolah, serta pemberian sokongan latihan praktikal yang berterusan kepada guru pendidikan Islam. Melalui usaha ini, kita dapat memastikan guru pendidikan Islam mampu mengemudi integrasi kemahiran berfikir aras tinggi kebat secara harmoni dengan epistemologi Islam, iaitu melahirkan murid yang bijak, menakul, kreatif dan kritif, namun jiwanya tetap terpandu di bawah paksi wahdu demi melahirkan modal insan yang seimbang intelek dan berwibawa. Sekian sahaja pembentaran saya. Terima kasih.